Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk hari ini sebenarnya bukanlah video unboxing. Sebenarnya dah unboxing dah pun. Just nak tunjuk macam mana penggunaan teknologi untuk penulisan khat ya. Kita boleh gunakan teknologi. Walaupun tak perfect, kita boleh guna. Okey, dekat sini saya baru membeli Galaxy Tab S7 FE. Sebelum ni dia keluar S7. Jadi yang ni sebenarnya edisi yang lebih murah lah ya. Kalau S7 tu dekat 3-4 ribu jugalah harga dia. Saya beli ni pun sebab sebenarnya bukan untuk khat, sebenarnya untuk PDPR. Sebab saya mengajar matematik, jadi perlukan penulisan kita conteng dekat atas tab tu. Jadi ada pen dia. Jadi saya belilah sebab sebelum ni saya dah pernah guna S6 Lite. S6 Lite ada pen, tapi malang sekali kena curi ya. Rumah kena masuk dengan pencuri, jadi dia curi lah benda tu, habis lah. Okey, kalau kita buka dalam ni, isi dalam dia ada pembalut dia, sarung dia, ada kain kain Samsung, ada thank you, ada apa benda resit ni, ada kotak-kotak ni, ada cocok-cocok ni, benda ni cocok ni. Lepas tu ada charger lah, ada wire. Okey. Okey, dan ada tabnya lah. Okey. Tab dia. Okey, yang ini sebenarnya tab ni kalau S7 dia ada dia punya bookcase dia daripada Samsung sendiri, original. Tapi yang ni saya beli yang bukan original lah, sebab takut terjatuh dan sebagainya. Okey, ini dia punya tabnya. Okey, tabnya agak besar, 12.4 inci. Kalau S6 Lite hanya kecil ya. S6 Lite kecil sikit. Jadi yang ni dia puas hati bila kita tulis, dia besar. Okey, jadi ini dia punya pen. Saya suka pen dia sebab pen dia ringan, dan dia tak perlu dicas pen dia ya. And then kita kita tak perlu cas, tak perlu ada pakai sarung tangan. Sebab kalau kita beli yang third party punya, macam tab yang tak ada stylus ya, yang tapi dia menyokong pen, dia kena pakai sarung tangan. Kalau macam ni kita letak tangan dekat sini pun dia tak berapa sangat, dia tak ni lah, dia sebab dia ada palm rejection ya. Jadi contohnya kat sini kita boleh tulis lah ya. Jadi saya nak gunakan untuk penulisan ya, macam ni. Jadi kita boleh tulis lah. Pen dia pun dia ada agak bagus juga bagi saya ya. Kita boleh tulis dengan mudah lah. Okey, sebenarnya bukan nak tunjuk benda ni, bukanlah nak unboxing sangat. Saya nak tunjuk satu benda yang kita boleh sebenarnya kita boleh di sini kita boleh gunakan teknologi untuk menulis khat ya. Contohnya macam ni. Saya nak perkenalkan kepada anda semua, iaitu satu software atau apps yang kita boleh guna, iaitu apps namanya Sketchbook. Ni Sketchbook ya, boleh download Sketchbook ni. Jadi Sketchbook ni selalunya mungkin untuk pelukis, dia boleh lukis lah cantik. Okey, jadi kita boleh guna Sketchbook ni untuk tasheh tulisan ya. Saya gunakan untuk tasheh tulisan. Jadi dia juga boleh digunakan untuk kita belajar. Contoh dia macam ni. Okey, saya bagi view macam ni dahulu. Nanti kita akan tengok view daripada screen tu sendiri. Okey, contohnya macam ni ya. Kita buka apa-apa image yang kita nak cuba tulis, okey. Dan saya cadangkanlah kalau nak guna Sketchbook ni, kita sesuai untuk penulisan khat rekaah lah. Kalau khat suluh dengan nasah ni mungkin agak mencabar sikit lah, dia kena banyak mengubah sudut-sudut dia. Jadi contohnya kita nak cuba belajar lah konon-kononnya dekat sini
kita boleh zoom dia sebesar mana yang kita nak. Kita zoom dia. Okey. Jadi kita boleh tengok. Okey, sudut dia macam ni. Okey, sudut titik dia nokta 3. Ya. Hamzah dia dan sebagainya. Okey, contoh ya. Kita nak cuba trace lah tulisan ni. Maksudnya kita nak cuba tulis tulisan ni. Kita belajar menulis. Okey, jadi kita boleh ambil dia punya pen. Ya, kat atas ni, pen. Kita ambil. Okey, di kat sini ada dia punya pilihan pen. Contohnya kita nak ambil pen khat yang ini, ya, tradisional yang mata condong ni. Kita ambil sini. Dan kita boleh adjust dia punya kelebaran mata pen ni. Okey, dengan cara kita pergi pada setting. Untuk basic kita tukar dia punya size dia sama ada besar ataupun kecil kat sini. Size, opacity maksudnya dari segi opacity maksudnya kalau opacity rendah dia transparent lah. Kalau opacity 100% dia tak transparent. Okey, contohnya kita bagi dia sedikit transparent. Okey, size kita boleh adjust sampailah dapat size yang sama. Okey, macam tu besar lagi. Jadi kita boleh back. Okey, kita adjust lagi size dia. Kecilkan sikit. 5 contohnya, boleh tak? Cuba tengok. Okey, besar sikit. Okey, boleh lah, tak ada masalah. Okey. So, kita boleh back tulisan tersebut, ya. Okey, katalah kita dah dapat dia punya size dia. So, sekarang kita boleh juga adjust dari segi beberapa perkara lain. Contohnya kita pergi pada advance ni. Kita boleh juga adjust dia punya pressure dan sebagainya lah. Dekat sini kita boleh slide ni, nak bagi dia cerah ke dan sebagainya. Okey. Dan satu perkara yang penting adalah bagi saya ni, dia punya stem ni. Dekat stem ni dia ada dia punya rotation. Rotation ni maksudnya sudut dia, ya. Dia punya sudutnya kita boleh ubah sesuai sudut dia. Kalau macam ni, sudut dia dah macam ni. Itu bukan untuk khat rekaah lah. Jadi kita boleh ubah sudutnya tadi. Untuk khat rekaah, kalau kita belajar dalam khat rekaah, kita sudutnya lebih kurang, kita ambil saja penghampiran saja, ya. Lebih kurang jangan lebih 70 dan lebih kurang 60, 66, 68 macam itulah. Okey, 68 boleh, 68 ke 70. Jadi ataupun kita tengok sudut kat sini. Sama tak? Sama kan? Lebih kurang 68. Kita trace lah macam tu. Itu maksud saya tadi, trace. Maksudnya kita ikut balik dia punya pergerakan. Contohnya macam ni bar. Kita boleh ikut pergerakan pennya. Okey, yang ini sesuai untuk digunakan untuk tashih lah, untuk yang mengajar khat rekaah. Okey. Kita boleh copy ataupun kita belajar cara menggunakan teknologi dalam khat. Macam tu. Jadi khat rekaah ni dia tak banyak sangat perubahan dari segi sudut. Okey, huruf ha. Okey, kita boleh pusing dia. Ya, kita tengok, jadi kita setting angle dia kosong kat situ. Okey, huruf ha. Jim, ha, kha. Okey, sini kita buat naik macam tu. Jadi S7 ni dia puas hati sebab dia besar. Skrin dia besar, jadi kita boleh tengok dia besar. Okey, macam ni. Bila kita nak buat yang runcing ni, kita tukar mata pen. Jadikan dia library. Ambil yang halus ni. Okey. Kita lukis macam tu. Okey, dan kita boleh warnakan je lah macam tu. Okey, huruf kita boleh buat sampai habis. Kita kembali huruf dal. Huruf ra. Huruf ra pun sama, kita berhenti kat situ. Kita tukar pen dan kita lukis. Jadi bila macam ni, ya, kita boleh nampak huruf tu besar. Okey, macam tu kita jelas.
huruf tu macam mana. Okey, sama ada dia melengkung ke. Kalau kita tengok sini, huruf ra ni dia sikit je lengkung dia. Dia tak banyak sangat lengkung. Dan dekat sini dia runcing tapi jangan tajam, kita tumpulkan. Okey, huruf sin. Kita buat sebesar-besar alam pun tak apa. Okey. Okey. Huruf sin. Gigi pertama kecil, lepas tu gigi kedua besar sikit, berhenti kat situ. Tu. Macam tu, naik ke atas. Macam tu. Okey. Jadi sebab tu saya kata khat rekaah ni dia sesuai sebab tidak banyak perubahan kepada sudut. Tapi kena dilatih lah sebenarnya. Yang ini saya dah lama juga berlatih. Bukan terus jadi. Okey, ni huruf ba. Lepas tu kalau kita tengok huruf sin ni macam lain sikit kan. Perasan tak? Sudut dia lagi tinggi. Okey, tinggi. Nampak? Kalau sudut macam ni ada beza tu. Dia tegak. Jadi kita boleh teknologi ni kita boleh tengok dia secara mikroskopik. Kita boleh enlargekan dia, kita besarkan dia. Jadi kita nampak dengan lebih jelas. Ke dia pusing ni? Okey, angle dah betul. Okey, angle dah betul ni kosong. Okey, jadi kita boleh adjust dia punya setting ni. Kita boleh tambah dia punya sudut ni 71 mungkin. Okey, dia tak banyak sangat berubah sebenarnya. Ini mungkin special case lah. Sikit. Okey, 70 berapa tadi. Okey, kemudian saya tak ubah pun tak apa sudut tu ya, sebab dia hanya penghampiran saja. Jadi kita boleh tulis sampai situ. Okey, lepas tu ini huruf shin. Titiknya dekat hujung. Okey, sini sikit je sebenarnya. Dia jangan panjang sangat dia punya permulaan ni. Sikit je. Lepas ni macam huruf ba. Okey. Cuba perasan tak? Tadi sudut dia macam ni. Sekarang sudutnya dah kurang sikit. Maksudnya ini sebenarnya natural. Ya. Maksudnya kita nampak takkanlah huruf C ni tak sama dengan huruf C yang ini. Sebenarnya inilah orang kata natural. Semula jadi manusia, dia bukan benda tu akan sentiasa akan sama. Dia akan ada sedikit perbezaan, tetapi dia tidak akan lari banyak sangatlah. Ya. Manusia dia biasalah ya, kadang-kadang dia ada benda yang sedikit berubah ya. Okey, sampai sini ini adalah titik shin dekat ujung. Okey, cuma yang ni kita nampak tebal kan. Jadi dekat sini kita boleh buat ubah suai kat sini. Kita ubah dia punya sudut, kita bagi dia kurang sedikit. Di sini macam tu. Okey, kita kurangkan. Tadi 66. Sebelum tu 70 lebih. Okey. Yang ini huruf shin yang kedua, ya. Ini ialah shin. Kita bagi tambah sikit 70. Okey, 70. Okey, kita turun. Naik sikit. Turun. Macam tu. Kemudian sini kena lembut ya. Naik balik dan turun balik. Macam tu. Ya, jadi kita nampak huruf tu macam mana pergerakan dia. Ya, yang ini selari. Ya, kalau dalam matematik kita belajar garis selari, jadi kita boleh apply kat sini. Itu huruf shin. Okey. Oops. Kita boleh kecilkan. Lepas tu kita boleh tengok huruf sod. Kita buat sampai habis ya kali ni. Okey, huruf sod. Okey. Sod macam tu. Macam tu. Okey. Kemudian macam huruf nun. Jadi benda ni kita kena praktis lah. Dia tak akan jadi sekali. Ini huruf dot ya. Macam tu. Turun. Di sini lembut. Dan macam huruf shin tadi. Okey. Dekat sini kena lembut. Ya, dekat sini kena lembut, jangan tajam. Kemudian huruf to. Huruf tor. Okey, lubang dia kecil je. Sampai sini kita tukar pen, kita ambil library, ambil pen lukis tu. Okey, kita
kita lukis macam tu. Kemudian dia punya tiang dia kita tukar balik kepada pen khat dia macam tu. Okey. Kemudian huruf ain. Okey, kepala ain macam tu. Lepas tu turun. Lepas tu sini turun sampai sini. Kita tulis. Dia dah lari sikit, boleh undo. Okey, turun sampai sini kita berhenti. Kalau kita guna pen khat kan, kita tak payah tukar-tukar pen. Satu pen tu kita lukis je guna ujung pen. Yang ni tak boleh lah. Yang ni kena tukar-tukar. Itu dah sedikit leceh dia lah. Ya, tapi tak ada masalah. Kita boleh buat ya. Tu. Okey. Huruf fa dan qaf dia tak boleh baca sekali. Nanti tut. Kepala fa. Titik fa. Titik fa dia 2/3 ya. Titik 1 adalah 2/3 daripada titik penuh. 2/3 je, kecil je. Okey. And then ini ialah huruf qaf. Huruf qaf jangan letak titik ya. Huruf qaf titiknya dekat hujung. Jadi nanti ada yang kata huruf ni huruf nun. Tak, ini huruf qaf. Okey, dia ada leher. Turun. Naik. Macam tu. Okey, nampak tak dekat situ? Kalau kita malas kita buat macam ni lah. Tapi kalau dalam segi penulisan kita kena ubah kat sini sudut dia. Sebab sini nampak dia tebal kan. Sepatutnya tak macam tu. Tapi kita nak bagi sama juga, kita ubah sudut dia. Sini. Okey, sampai sini sudutnya kita kena bagi tegak sikit. Jadi kita kena besarkan sudut dia 74 contohnya. Jadi dia akan jadi lebih tegak lah. Jadi dia limpis kat situ. Okey, kita nak bagi betul-betul sama dengan kurasa. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang belajar kat sekolah tu, dia masih ingat sudut, dia senang sikit lah. Sudut besar dia tegak, sudut kecil dia lebih condong ya. Tapi kalau dah lama tinggal matematik pun tak ada masalah. Benda tu simple je. Ini huruf kaf. Okey. Kat sini ada satu bentuk je. Sebenarnya ada dua bentuk. Okey, yang ni kita tak payahlah ubah sudut dia. Nak ubah. Okey, kita ubah sikit sudut dia. Sebab nampak jadi kecil kan. Jadi kita ubah sudut dia. 74 tu besar sangat. Okey, 69 okey. 69, 68, 70 is okey. Nampak. Bila sudut dia kita ubah pada sudut yang lebih kecil, mata pen tu jadi lebih besar. Walaupun beza dalam 2-3 darjah, dia ada perbezaan dia. Okey, kat sini kita pusing kat sini. Okey, nampak sudut dia macam tu, macam tu, macam tu. Okey, tengok sini. Ada tak perubahan sudut? Okey, saya rasa ada. Dia jadi kurang sikit. Jadi sini mata pen dia sama macam tu. Dan dekat sini kita kena lukis lah sini. Sini kita kena lukis. Gunakan hujung ni. Okey, yang ni kita lukis macam tu. Okey. Jadi yang ini pun kita kalau malas nak tukar, kita lukis je. Okey, macam tu. Okey, dia taklah perfect. Tadi saya kata dia tak perfect. Kita kena ingat ya, teknologi ni walaupun dia maju, ada benda dia tak boleh buat. Ya. Batang resam tu teknologi yang kuno tetapi lebih sempurna penulisannya. Dia ada kelebihan dan kekurangan sebenarnya teknologi ni. Bukan sentiasa perfect. Okey, huruf lam. Lam kita kembalikan pen. Okey. Macam tu. Kemudian okey, ni tak payah tukar. Okey, cuba tengok dekat sini ya. Kalau kita perhatikan ya, dari segi bentuk ni, perasan tak? Ni perasan ya. Saya sebenarnya tak perasan sebelum ni. Rupanya huruf lam ni ada mematuhi nisbah keemasan. Ya. 1, 2, 3. Dia apa ni kita kata? Dia turun di sini.
Okey, ini view daripada handset. Saya tulis secara macam ni. Saya bagi tunjuk pada anda macam mana view sebenar daripada tab tersebut.